Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmanta lana min dinil Islam wa nusalli wa nusallim ala nabiyyin huda war rahmah al-mab'usi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamin mursyidin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa anna afdalal hadiyu Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, yakni saya baca di malam ni menceritakan berkenaan dengan ikhlas. Ini sama ada ikhlas itu pada zahir ataupun juga pada batin. Seperti mana yang ditakrif akan dia oleh ulama. Makna wa maknal ikhlasu. Dan bermula makna ikhlas itu wa huwa adamul isyraki. Dan iaitulah ikhlas, yakni ketiadaan berkongsilah amalan itu dengan benda-benda yang ditegah akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita kata kita mengerjakan amal ibadat, yakni menzuhirkan kepada manusia ataupun menunjuk-nunjukkan kepada manusia, dan ialah tengah daripadanya menceritakan kebaikan pada zahir dan mensembunyikan ialah pada hatinya. Seperti mana yang disebut akan dia di dalam satu hadis bahawasanya Nabi SAW menegah akan dia, iaitu mengatakan izharul iman bil lisan wa kitmanul kufri bil qalbi. Atau kama qala, ini menzuhirkan ialah keimanan ataupun keyakinan, ketakwaan, yakni izharul iman bil lisan, dengan lidah. Ini orang panggil pandai bercakap ni. Hak pandai bercakap ni, kata dia ni baiknya, dia ni lebihnya, dia ni hebatnya, gini. Itu orang panggil menzuhirkan yakni dengan lidah. Tapi wa kitmanul kufri bil qalbi, dan ialah menyembunyikan kejahatannya ataupun kekufuran, dipanggil kekufuran. Yang ini dikandung kekufuran tu kejahatannya di dalam hati. Menyembunyikan kejahatan di dalam hati itu bagaimana? Iaitu tak lain bahawasanya kita mengerjakan satu pekerjaan ataupun membuatkan satu perbuatan supaya manusia tu yakni tengok kita, yakni menzuhirkan kepada manusia. Itu dia panggil kejahatan. Jadi kalau kita buat mana kata zahirnya, mana kita kata ialah tak dinamakan yakni keikhlasan. Kita buat ikhlas ni semata-mata kena kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita buat di sini, yakni makna kata kita buat pada zahirnya kita memang ikhlas, tetapi pada hakikatnya yakni kita buat tu tak ada ikhlas sikit habuk. Ini perbuatan kita. Seperti kita tolong orang, kita bantu orang, kita kita infak kepada orang. Kita kata contohnya, dan kita kata ialah setengah daripadanya kita tolong bantu pada duit ke, pada harta ke, pada tenaga ke. Kita kata contohnya, makna kata kita jadi tak
apa dia ni, kita membantu tu, yang ni makna kata membantu pada zahir, yang ni makna kata kita nak menunjuk, tapi di dalam hati kita tak ada pun bahasa makna kata yang ni tuntut tu kepada tolong kerana Allah Ta'ala, bantu kerana Allah Ta'ala. Jadi perbuatan kita yang ni lillahi Ta'ala. Gitu. Dan perkataan yang lain. Nah, seperti mana ialah tengah daripadanya yang disebut akan dia, yang ini benar, dia panggil al-sidqu. Mana kata ialah benar itu tidak berhajat kepada ikhlas, tetapi ikhlas berhajat kepada benar. Ada juga. Kadang-kadangnya kita benar kan. Jadi mana kata kita membenarkan segala-gala perbuatan kita. Ni kita buat dengan benar. Dengan kita kata tidak berhajat kepada ikhlas. Tetapi kalau ikhlas, dia berhajat kepada benar. Supaya kita kata kita ikhlas di dalam hati tu. Tapi dengan ada kebenaran juga kepada kita tu. Kadang-kadangnya benaran di dalam hati kita. Kita buat dengan benar. Gitu. Mana kata dengan sid. Yang ni mana kata sid ni ialah telah maklum. Mana kata bersifat dengan benar ni adalah terpuji, seperti kita kata sifat-sifat Nabi kita. Sifat kita kata tabligh, patanah, siddiq, amanah. Mana kata siddiq ni, yang ni membenarkan saja apa saja yang disuruh oleh Allah Ta'ala, dan ialah apa saja yang ini, dan apa saja yang dilarangkan oleh Allah SWT. Itu dia panggil benar. Dia panggil seperti mana yang Allah Ta'ala pujikan, yang ni mana kata kepada Nabi kita, sadaqal abdu fi kulli ma yuballi'u ani. Yang ni mana kata telah benarlah oleh Allah Subhanahu Ta'ala itu. Sadaqal abdu, yang ni telah benarlah oleh hamba-Ku, fi kulli ma yuballi'u ani, yang ni pada tiap-tiap barang, yang ni tiap-tiap hukum. Yuballi'u anni, yang telah menyampaikan ia Muhammad itu daripada aku. Haji itu mana kata dipanggilkan ialah sih, mana kata benar. Benar sampai mana kita kata contohnya seperti mana orang yang terpuji sekali iaitu Sayyidina Abu Bakar. Yang ini digelar akan dia Sayyidina Abu Bakar ni as-siddiq, mana kata benar. Gitu. Dan lagi ialah tengah daripada yang disebut akan dia. Syarat yang Allah Ta'ala nak terimakan amalan itu 3 perkara. Pertama, kita kena ingat. Pertama, iman. Gitu. Keduanya, yang ni ikhlas. Jadi, mana kata ikhlas itu adalah mana kata terpuji di sisi Allah Ta'ala. Seperti mana yang ditakrif, yang disebut akan dia dalam satu perkataan. Setengah kata perkataan ni perkataan sufi itu tak tahu nama orang. Setengah kata ialah perkataan ni perkataan Sufyanus Tsauri. Sufyanus Tsauri kata macam mana? Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT, kita dengar. Ini berkenaan dengan benar. Patuba li abdin asarallaha rabbahu. Ni dia syair sikit. Waja'a bidunyahu lima yutawaqqa'u ataupun yatawaqqa'u. Gitu. Patuba, dan bertuah besarlah tu. Kita dia dua makna gitu. Dia ada makna patuba ni, dia ada 2 makna. Satunya makna tuba ni, yang ni bertuah besar bagi seseorang itu. Ataupun ialah tengah daripadanya disebut akan dia oleh Tuan Guru bahawa patuba ini dengan makna 1 pohon kayu yang rendang yang ada di dalam syurga sana, iaitu Allah Ta'ala tangguhkan makna kata tuba ni akan diberikan kepada seseorang itu. Yang bertuah tadi ni di akhirat sana Tuhan bagikan pohon tuba bagi kepada dia. Yang ni pohon tuba ni, apa dia maksud mana pada pohon tuba ni? Pohon tuba ni yang bersangatan rendang je. Yang ni rendang tu setara mana? Yang ni mana kata ialah buah dia tu daripada pucuk sampai ke bawah, rapat sampai ke tanah. Lepas tu buah mana kata pohon tuba ni duduk di mana? Duduk di depan rumah kita. Jadi mana kata dalam pohon tuba ni, apabila kita nak keluar dalam syurga tu, kita keluar di pintu tadi ni. Diangkat naik. Apabila kita lepas pergi sana, dia tutup, turun balik. Apabila kita nak masuk, dia buka balik. Itu pohon tuba dia panggil. Lepas tu pohon tuba ni pula ada di situ ada buah.
buah daripada setiap tangkai tu ada setiap buah. Mana kata buah-buahan ni ada belaka di situ. Kita nak makan mana kita ambil lah. Selepas daripada kita makan tu kita ambil dia naik balik. Itu pohon tuba dipanggil. Dan ialah setengah daripadanya iaitu ada di pohon tuba ni iaitu burung-burung yang ada. Maka burung-burung ni kita nak makan pilih apa mana. Saya nak makan burung tu. Dia turun mai dia jadi makanan kepada kita. Tapi kalau gula macam kita kata gula apa dia ni nak jadi bukan macam kita kata gula lemuk cili api ke ataupun kita kata gula lain ke itu tak lah. Tapi makanan ia dibangsakan kepada syurga lah. Kita makan sudah lepas tu dia naik balik. Siapa jika kata buah-buah tu kita makan lepas tu dia naik balik dia jadi balik. Itu setengah daripadanya dia panggil pohon tuba. Gitu. Li'abdin, yakni bagi seorang hamba asarallaha, yakni yang telah memilih, yakni mana kata ikhtara, yang telah memilih la ia hamba, gitu. Tu akan Allah Ta'ala tu Tuhan. Jadi pilih bagaimana? Ini kena tahu makna pilih Allah Ta'ala tu akan Tuhan pilih bagaimana. Kalau bercakap tengah daripadanya dia sebutkan, mau pilih macam mana nak pilih ni? Dia pilih ni kena gini. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syair ni dia payah sangat dalam bidang ilmu, dia memang payah. Gitu. Ini mana kata memilih lah oleh mana kata seorang hamba itu akan Allah Ta'ala itu Tuhannya. Ini kita buat tu kita pilih. Ini segala perbuatan itu ini kembali kepada Allah SWT. Kita buat semayang kerana Allah Ta'ala. Kita belajar kerana Allah Ta'ala. Kita buat ibadat kerana Allah Ta'ala. Kita tolong manusia kerana Allah Ta'ala. Kita tolong mana kata bukan nak mazhir akan dia. Kadang-kadang ada juga kita ni tolong kerana nak mazhir. Cuba kita tengok kadang-kadang tu beri macam kita kata beri derma 10,000 je papan tu. Kalau kita tengok ke papan mana kata ialah papan iklan tu, ini 1 juta kan ni, tengok 10,000 gitu. Kadang-kadang 1,000 bagi Allah. Siapa nak angkat pun kata 2 orang apanya pergi buka tengok dalam tu ada kotak saja. Siapa kita kata angkat bagi, ni jaga 2 orang ni besarnya kotak ni. Nak bagi hadiah ni. Dalam pergi tengok sana kotak tu bubuh kotak tepi-tepi tu bubuh plastik saja. Gitu kat dalam tu ada berapa? Ada 2 kilo je barang. Gini kena jaga juga. Jadi memilih akan Allah Ta'ala tu, jadi makna kata ialah segala perbuatan kita sama ada pada zahir, yakni pada dunia, yakni kita bekerja pada dunia ni banyak kan? Macam-macam, berbagai perbuatan dunia. Kita buat gini, kita nak tolong pada fakir, tolong miskin, tolong bantu orang, tolong orang susah, tolong apa, baik, tolong ni. Tetapi, kita tengok, waja'a bidulyahu, dan datang, kalau kita kira makna dia. Jadi makna kata datang di sini, makna kata ialah dan telah memboros oleh ia Ta'ala itu dengan benar-benar dunia. Jadi dengan harta-harta dunia ni kita boros. Kita dapat kekayaan, kita dapat duit banyak, harta banyak. Ia ni pada kata, mana kata kita dapat apa segala perbuatan kita gaji banyak. Tapi mana kata kita beri itu 5 yatawaqqa'u ataupun yutawaqqa'u. Iaitu bagi barang yang haraplah ia, yang harap-haraplah ia. Mana kata kita berikan ia ni segala barang kita, segala pemberian kita tu, yutawaqqa'u, kita berharap di mana? Iaitu tak lain tak bukan harap balasan di akhirat, bukan balasan di dunia. Kita di hari ni seolah-olahnya kita tolong ataupun kita bantu, yutawaqqa'u itu mana kata kita tak ada, kita harap yakni pada dunia saja. Bukan mana kita kata yutawaqqa'u itu fil akhirat, tak. Mana kita kata yutawaqqa'u ni kita harap pada akhirat. Siapa Sayyidina Umar kan? Siapa minta maaf. Sesat. Iaitu siapa Sayyidina Abu Bakar. Yang dia berikan segala pemberian dia itu. Dia bagi kepada orang, bagi kepada mana kita kata kalau hak bagi hak satu tu beri kepada fuqara. Dia bagi kepada Zaid bin Aslam, Zaid bin Harisah tu dia bagi.
Oh, Zaid bin Harisah lah yang bagi ni. Zaid bin Islam. Tak, tapi bukan hak dia. Iaitu hak Sayyidina Umar. Dia tak suri hak dia. Dan ialah begitu juga. Hak satu lagi, mana kata, ialah dia berikan barang dia ni, dia mana kata pecah dua. Satu diberikan kepada fuqara dan miskin dan kepada segala-galanya. Satu bahagian. Dan satu bahagian lagi beri kepada Nabi. Beri kepada Nabi. Dia tak tahu, oh Nabi, tengok Nabi beli apa dia? Nabi beli baju rantai. Alat-alat senjata perang. Macam kita kata kuda-kuda perang. Berikan kepada, kita kata, mana orang-orang yang nak pergi berperang. Dan orang-orang yang balik perang. Itu setengah daripadanya. Maka, ialah beri itu, mana kata dia beri, dia selindungkan. Mana kata perbuatan dia tadi. Tak bagi, tak menzuhirkan. Kita ni kalau nak bagi juga. Oh, ni. Kalau orang tu mana kita kata tak. Kalau tak, mana kata, kalau kita tak rakaman tu tak betul. Oh, tunggu dulu. Sampai gitu. Sampai suruh tunggu dulu. Kita kena. Itulah setengah daripadanya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah SWT. Nanti saya nak baca perkataan Nabi. Nabi kata macam mana? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlis dinaka. Macam ni tadi. Yakfika oleh al-amalul qalilu. Ikhlis. Ni fi'il amal. Hendak ikhlaslah olehmu, wahai manusia. Yang akan agama engkau itu. Akan pekerjaan kita. Jadi akan segala mana kata din, angka dikanak din, jadi segala perbuatan-perbuatan yang ada di dalam agama, jadi tutup di dalam agama. Seperti kita kata contohnya, buat ibadat, kita berada ibadat, ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semayang, mana kata ikhlas kepada Allah Taala. Gitu. Dan ialah kita kata kita sedekah. Dan kita kata contohnya kita infakkan kepada kebajikan. Kita kata kita berikan kepada anak sekolah, anak yatim, kepada masjid, kepada kita kata buat surau, bagi kepada pondok, bagi kepada apa saja perbuatan, mana kata pemberian kita itu, ini segala perbuatan kita itu, ini mana kata dengan ikhlas. Gitu. Mana kata ikhlas tu, bagaimana ia ditakrif yang dihuraikan ya? Ia kepika oleh amalul qalil, yakni memadalah akan dikau itu oleh amalan yang sedikit sekalipun. Jadi kalau kita kata kita duduk di dunia ni tak banyak, kita orang miskin, kita orang boleh sedekah berjuta-juta. Kita boleh sedekah 1,000 ataupun 2-3,000 ataupun 2-300 ataupun 2-30 riyal. Tapi kita buat cara ikhlas, sungguh betul-betul sungguh ikhlas. Siapa juga kita ibadat, kita kata kita semayang 5 waktu sehari semalam. Lepas tu kita semayang qabliyah, ba'diyah gitu setengah daripadanya. Kita semayang sunat-sunat yang tertentu sajanya. Kita tak semayang berdiri malam pun qada. Gitu, qada kemampuan kita. Gitu. Jadi mana kata qada kemampuan kita ni setara mana kita kata? Kita buat. Maka qada kemampuan kita. Kita kata kita ni nak semayang banyak-banyak tak larut Ustaz, sakit lutut. Kata-kata dia kata ke kita. Gitu. Dan kadang-kadangnya dia kata Ustaz, Allah, saya ni dada pun berkampung-kampung mana berdebuk lama. Jantung pun tak ada. Dah tukar bateri baru dia kata. Tengok. Kadang-kadang orang kita. Kadang-kadangnya, buah pinggang makan ada dah masuk benda lain dah dia kata. Masuk apa dia ni, masuk plastik lagi kita kata contohnya. Gitu dia kata tak larat, tak apa. Ia kepika oleh amalul qalil, yakni mana kata boleh ibadat tu sikit tak apa. Jadi mana kata sikit pun kita tu harga mahal apa perbuatan kita, tapi kalau banyak pun perbuatan tu kalau mana kata kita nak menzahir, ni dia panggil ujub, ada dia kata riak, ada mana kata dalam perbuatan kita, mardudatul la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima akan dia. Dalam satu syair dia kata gini. Ini dia kata ialah wahai manusia, mucarikanlah dia kata fa'ilam yastati. Dia kata gitu. Dia suruh cari ni. Fa'ilam yastati pada'hu.
Ni nak syi'i hok zaman dulu ni buat apa dia orang panggil lenggang, lenggok tu. Tu tak boleh lah kalau depan-depan ni lama-lama pakai ketawa gitu. Nah, fa illam yastati pada'hu wajawizhu ma yastati ataupun ma yastati. Gitu. Kalau nak ikut tu dia panggil ma yastati tu nak ikut iktibar syi'i. Tapi kita baca cara-cara ikut betul pun tak apa. Gitu. Nah, dia kata gitu. Ini maka bahawasanya fa'ilam yastati, maka bahawasanya jikalau tiada adalah kita tu kekuasaan bagi kita. Tak mampu lah Ustaz. Saya nak semayang banyak-banyak, kadang nak semayang qabliyah ataupun kadang-kadang ialah disebutkan hak muakkad saja. Kalau muakkad ni kita kata ba'diyah tu hak muakkad, orang muakkad tak larat dah Ustaz. Kenapa kena semayang sambil duduk dah Ustaz? Tak apa, semayang sunat boleh duduk, tak ada apa-apa. Kalau tak mampu kan boleh, tak ada. Nah, tak apa, kita nanti jawab bab fiqh insya-Allah. Kita baca di masalah ini, kita nak baca bab tasawuf sikit. Sembahyang makna kata orang panggil baca tasawuf ni, satunya menghiburkan hati. Yang keduanya kita jagakan, kita kotorkan. Seperti mana yang saya sebutkan lepas-lepas bawah ni, bahawasanya ialah tengah daripadanya al-husnu. Dia panggil kita kotorkan hati kita, yakni daripada hasad, dengki, rujuk, riak, itu semua daripada kita kena kotor. Gitu. Jadi mana kata lam fa'ilam yastati' padahu, maka hendak kamu tinggallah akan dia. Kalau kamu tak kuasa, kamu tinggallah. Wajawizu, dan melampaui ni, kalau tok guru kita dia tukar, dia pusing gini. Melampaui, yakni dan kamu pergi carilah, dia kata. Nah, mu pergi carilah ma yastati'u, yakni akan barang, yakni akan perbuatan, akan amalan yang kamu kuasa. Siapa kita kata contohnya, kita nak sedekah tak sampai 100 sehari. Tak mampulah. Kita gaji 700-800 ya sebab mesti kita kata sebulan. Ataupun kita kata 1,000 dan 3,000 ya sebulan. Nah, kita sedekah RM10 sehari. Ataupun kita kata kita sedekah RM2-3 ataupun RM4-5. Kadar kemampuan kita. Begitu juga buat ibadat. Kita kata contohnya orang berdiri buat ibadat 2-3 jam. Kita buat mana kata ialah 2-30 minit pun tak apa bagi, ialah tengah daripadanya kadar kemampuan kita. Ma yastati'u, yakni akan barang, yakni akan perbuatan yang kita kuasa. Gitu. Tapi jangan kita tak mampu, kita tak buat langsung, itu tak boleh. Itu kita tinggal ada mana kata perkataan kita tinggal. Tinggal itu disebabkan hukum, mana kata yang disuruhkan tinggal boleh tinggal, tapi kalau hukum tak suruh tak boleh tinggal, tak boleh. Ada juga kita kata kita sakit, sampai tak boleh, kita kata tak boleh buat ibadat. Kita kata kita sakit, pada mana kita boleh buat ibadat, kita boleh tak boleh. Kita kata contohnya kita semayang 5 waktu je kita boleh, kita nak semayang sunat-sunat banyak, kita semayang pun semayang tak mampu dan nak angkat. Makna kata semayang tu dengan isyarat ke, ataupun dengan semata-mata ialah angkat tangan saja ke, ataupun berbaring ke, ataupun duduk ke, itu kadar kemampuan kita lah. Gitu. Satu lagi, dan ialah berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min a'malin. Tengok Tuhan Nabi kata bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yang tidak terima lah ia Allah daripada segala amalan-amalannya. Tidak terima daripada segala amalan. Tak terima bagaimana? Tak terima hak siapa dia? Tengok. Illa malaikat. La yaqbalu, istisna pada kata la yaqbalu. Maka halisan. Ini mana kata adalah. Ini barang yang suci lah ia. Ini amalan yang suci. Ini Allah Ta'ala kata. Mana kata malaikat adalah barang ataupun kata perbuatan yang adalah ia perbuatan itu. Gitu. Kalau nak baca bagi elok. Itu main penuh domain sungguh lah. Main dengan nahu sekali lah. Nahu sorah kali. Gitu. Nah.
Mana kata yang adalah ia perbuatan itu, keadaannya dia tu, mana kata perbuatan tu suci. Perbuatan tu bersih. Yang ni mana kata bersih ni, apa dia bersih? Yang ni tiada ada mana kata berkongsi daripada isyraq yang kita kata tadi ni, berkongsi daripada kita kata ujub riak atau tak ada. Kita. Wa batagha wajahu, dan ialah berkehendaklah ia, berkehendaklah ia kerana zat Allah Ta'ala. Kita kata macam mana berkehendak kepada zat Allah Ta'ala ni? Iaitu berkehendak kepada zat Allah Ta'ala ni, iaitu dengan makna kata kita tu jadi berkehendak kepada zat Allah Ta'ala. Jadi berkata kita buat ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu setengah daripadanya hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jagalah ibadat itu supaya ibadat itu bagi bersih dan suci hati kerana kepada Allah Ta'ala. Satu lagi saya baca sikit lagi, yani akhirnya dia saya kata gini, bahazihi arba'atun bisyuruti lil khalasi, maka yang ini ni 4 syarat bagi ikhlas. Syarat dia ada 4. Syarat-syarat ni mana kata sebelum daripada kita mengerjakan ibadat, kita ada tu orang bagi syarat. Sebab kita kata kita nak semayang, kena ada nama kita kata syarat-syarat amalan bagi sah semayang tu. Gitu. Begitu juga ialah tengah daripadanya kita nak buat ibadat dengan ikhlas itu, yang ni mana kata kita kena ada, yang ni 4 syarat ni. 4 syarat ni mana kita kata kena ada lah. Jadi mana kata segala perbuatan kita tu berserta dengan syarat ni, insya-Allah yang ni amalan kita yang ni diterima akan dia oleh Allah Ta'ala. Ni kita tengoklah. Dalam betul ke tak perbuatan kita, tak betul kita proses. Mana kata kita bersih dah sendiri. Tak payah nak cerita ke orang. Kadang-kadang kita ni macam mana tak payah kita cerita, mana kata tak payah cerita ke orang, kita mana kata kita bersih pada hati kita, kita buatlah, mana kata kita turutkan perkataan yang disebut akan dia. Itu. Seperti mana dia kata satunya, an imanu billah, kuat keyakinan, kekuatan, yang ni segala perbuatan kita kerana Allah Ta'ala, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Satu. Wa amalus salihat, dan amalan-amalan soleh. Amalan-amalan soleh ni dia banyak. Sebab kita kata soleh tu dia panggil al-muaddi huquqallah wa huquqal adamin. Yang ni makna kata ialah seseorang itu menunaikan kewajipan yang dipertukan oleh Allah, dan ialah segala hak-hak anak Adam. Hak anak Adam, macam kita kata kita beri sedekah, kita beri apa, kita beri tu hak anak Adam. Macam kita kata isteri kita napakah isteri, napakah anak, napakah ayah kita, napakah mak kita kata contohnya. Kena napakah juga. Kalau kita kata mak kita tak ada siapa dah, wajib atas kita napakah. Gitu. Tak ada harta dia, miskin dia, maka wajib atas kita napakah. Itu tak cerita berkenaan nak cerita. Yang ni amal salihat. Yang ni mana kata seorang yang menunaikan kewajipan yang dipardukan oleh Allah Ta'ala. Kita telah maklum. Dan jauhkan al-muaddi huquqallah wa huquqal adamin. Dan hak-hak anak Adam yang saya sebut tadi. Wal wasiyatu bisabri, dan berpesan dengan sabar. Kita contoh contohnya sabar-sabar tu seperti mana? As-sabru kas-sabri murrun fi mazaqatihi walakinnahu akhla minal ghasad. Ini sabar itu terlebih baik daripada batang wali. Pada kecapannya. Burul bi mazaqati walakinnahu akhla minal ghasad. Dan tetapinya hujung jatuh, hujung akhir pekerjaan kita lebih manis daripada madu. Sebab apa? Sebab kita kata contohnya kita buat ibadah Allah, susah payahnya kita orang miskin, sakitnya tak ada apa, kita kata susah payah di dunia ni, kita buat, kita tak tahu, kita sabar walau lagu mana pun. Mana kita walau kita kata kita tahan, kita sanggup, kita rela. Jadi mana kita kata di akhirat no, kita dapat yang ni balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada yang ni pada syurga dan segala nikmat-nikmat syurga. Maka di situ Allah amanihnya kita. Wal wasiyatu bil haqqi, dan ia ni mana kata kita berpesan dah
dengan kebenarannya. Ini mana kata dengan baiknya, dengan buat baiknya, dengan perkataan-perkataan kita tu dengan mana sebenar perkataan kita, tak tipu, tak bohong, tak apa gitu-gitu. Dan kita pesanlah mana kata-kata dengan sebenar ni, dengan buat perkara-perkara yang benar, perkara yang betul, perkara yang disebutkan seperti mana kata sidqu tadi ini. Gitu. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kata berwasiat, mana kata ialah tengah daripadanya dengan sebenar ni kita telah maklum. Ginilah berwasiat ataupun berpesan seperti dalam satu syair yang berpesan lah ia oleh Syautul Baik. Dalam satu syairnya ia ada penyair Arab yang terkenal di masa tu. Dia kata gini, ikhfiz li nafsika qabla mautika wazkur lil imsanin umrul fanin. Gitu. Dia kata jagalah olehmu akan diri engkau sebelum kamu mati. Kita jaga, kita beri peringatlah kepada seseorang itu sebelum kita mati. Ikhfiz li nafsika, bagi diri engkau tu qabla mautika sebelum kita mati. Tapi wazkur lim imsanin, dan kamu sebutkanlah, yani kamu sampaikanlah kepada manusia itu, kita beritahukan kepada manusia itu bahawasanya kita umrul fanin, yani mana kata kita tu umur lagi akan binasa, yani lagi akan mati kita, ialah tengah daripadanya. Hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beribadatlah kamu sungguh-sungguh. Supaya mana kata amal ibadat kita ini diterima akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah maklum umur kita, kau sehari, kau tua, kau sehari, kau tua, kau sehari, kau tua. Yani kau dekat dengan mana? Dekat dengan penanda kubur. Gitu. Jadi mana kata dunia kata kau sehari, kau jauh. Jauh tu, jauh ni sebuah kita. Orang muda kita kata kau jauh. Nama kerana dia panggil kau hampir. Gitu. Begitulah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap, maaf belaka sekadar saja. Seperti mana Nabi SAW menyebut akan dia al-insanu la yakhlu anil khata' wan nisyan aw kama qala. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.